Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tabaraka wa ta'ala, wa usalli wa usallim ala anbiya'ihi wa rusulih wa ala khatamihim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a bi da'watihi bi ihsanin ila yaumiddin. Wa astaftihu billadhi huwa khair. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin perkenannya dapat sama-sama kita berada dalam masjid ini pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Saya terdorong dan didorong sekali lagi untuk menyampaikan kuliah ini, tazkirah ini yang berhubung dengan Muharram. Sekalipun saya nampak di depan saya ada para jemaah yang acap kali dengar tentang pandangan saya berhubung dengan Muharram, bulan Muharram. Ada beberapa perkara yang perlu kita ambil tahu. Yang pertama, saya nak kongsi pengalaman bahawa pada akhir Zulkaidah dan awal Muharram minggu lepas, terasa semangatnya, terasa seronok, suka rasa apabila kita disokong oleh rakan-rakan sebaya, rakan-rakan kita seperjuangan hadir ke masjid kerana menyambut awal Muharram. Hari itu jelas ramai orang datang awal kerana nak bersama berdoa bersama dengan imam kita, sebab di sana ada doa awal akhir tahun dan doa awal tahun, ya. Cuma begitulah setiap tahun kita ni. Mari Rabiul Awal ramai, mari Nisfu Sya'ban ramai, mari Isra' Mi'raj dalam majlis sambutan tu ramai. Hari ini awal Muharram, tolok capur ke hulu ke hilir, ke atas ke bawah, ke mana-mana pun, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita telah diberi peluang untuk bersama dalam majlis yang dianjurkan itu. Cuma pada malam ini saya nak ulang dan kepada yang acap kali mendengar keterangan saya berhubung dengan ini, mungkin ini satu pengukuhan dia panggil.
maklumat dah ada, tapi nak kejak lagi, nak kemah lagi. Mudah-mudahan dia laju dan maju selepas ini. Ceritanya saya sangat tertarik untuk mengulang balik apa yang saya rasai, iaitu dalam doa sebelum maghrib tu, doa akhir tahun tu ada dibaca oleh imam-imam kita. Nampaknya doa tu selari seluruh Malaysia. Walaupun ada kaum mengatakan doa ini belum tahu keabsahannya, kedudukan martabat hadisnya, tetapi dia tetap baik untuk kita beramal, untuk kita berdoa dengan doa ini. Antara doa itu berbunyi, Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanah mimma nahaitani anhu, yang bermaksud sungguhnya pada tahun ini aku telah melakukan larangan-laranganmu. Falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halumta alayya ba'da qudratika ala uqubati. Sesungguhnya pada tahun ini aku telah melakukan larangan-laranganmu. Kalau boleh saya tambah, pada tahun baru ni kita mengaku banyaknya benda yang dilarang kita buat. Dan kalau saya boleh tambah, banyaknya benda yang disuruh tapi masih belum buat. Kalau saya boleh tambah lagi, banyaknya orang buat tapi tidak sempurna dan tak kena. Cukup dah tu. Nginguk saja supaya ya ke tu, aku ke tu, siapa ke tu. Saya ulang sekali lagi, banyaknya tahun lepas perkara-perkara yang dilarang oleh Allah kita buat. Jangan susah hati orang tak buat, jangan susah hati dia tak terlibat. Jangan kecil hati, Tuhan tahu. Banyaknya larangan Allah aku terus buat. Banyaknya perintah Allah suruh buat, aku tak boleh buat. Banyaknya orang buat ibadat ke, buat kebajikan je ke, tapi tak kena. Apabila tak kena, tak laku di sisi Allah. Kita nak tengok situlah. Jadi doa ni seolah-olahnya, bukan seolah-olah, kita mengaku. Sebab tu saya bercakap ni dok puas-puas ni. Mudah-mudahan kalau panjang umur tahun depan ni kita lebih sedar daripada baru ni, bahawa kita mengaku sebelum jatuh matahari hari akhir tahun tu, kita mengaku dengan sedar dan bersengaja mengaku bahawa kita ada buat salah dengan Allah. Mengaku situ, ya. Tetapi aku belum bertaubat. Mengaku dah buat salah, mengaku pula aku belum bertaubat. Tak sedar, kulu, kilip, garis, isyak, habis gitu, tak sedar. Di celah-celah tu selang-sari kita dengar berita, atau kita lihat, kita tengok, kita bersama orang meninggal dunia. Aku tetap tidak bertaubat. Sedangkan engkau tidak reda dan tidak melupai perkara itu. Tuhan tahu, Tuhan tak suka, dan Tuhan tak lupa. Dia tahu, dia tak lupa. Engkau telah menangguhkan azabmu yang telah ditetapkan kepadaku. Kalau nak kira ghalib, patut kena azab lalu dah, balas lalu dah.
Ya, tapi atas murah dan kasih sayangmu, mu masih menangguh, tak buat apa-apa. Ini saya nak tambah ni, tak buat apa-apa. Saya nak tambahnya sebab tu jadi meta. Dari satu sudut sebab tu jadi meta. Buat perkara yang buruk pun tak ada nampak apa-apa balahnya. Buat baik pun tak nampak apa-apa baiknya. Sebab tu jadi meta. Dok gitu semua. Tadi dalam tazkirah Jumaat saya setuh. Ni nak setuh sekali lagi. Ramainya orang duduk istirahat, duduk sokmo tapi tak kena sokmo, maka dia saja sokmo. Senang cakap saya. Minta maaf ya, saya sekarang ni didengar oleh seluruh negeri Terengganu, orang yang berkesempatan di rumah. Saya minta pendengar di rumah ambil perhatian untuk ini. Ramainya orang duduk istirahat ketika semayang tu, disunatkan duduk istirahat, akibat tak kena dan dia buat sokmo tapi tidak dapat apa-apa. Ramainya orang yang mentabiatkan diri dia tidak tamakninah ketika iktidal, yang menyebabkan semayang dia tidak sah. Bukan tak tahu tabiat. Wallahu alam. Saya tak nak panjang itu, nak panjang tentang doa kita ni. Engkau telah menangguhkan azabmu yang telah engkau tetapkan kepadaku. Ada orang curi, alhamdulillah kita tak. Ada orang minum arak, alhamdulillah kita tak. Ada orang buang anak, alhamdulillah kita tak. Orang-orang tu ada pula barangkali di kalangan kita, wallahu alam, tinggal semayang tapi Tuhan tak buat apa-apa. Ada orang tak puasa, mungkin bulan Ramadan baru ni Tuhan tak buat apa-apa. Ada orang puasa 1 Muharram baru ni, Tuhan tak beri apa-apa. Engkau telah menangguhkan azabmu. Kalau saya boleh tambah, engkau juga seolah-olah menangguhkan balasan baikmu kepada kami. Engkau telah memerintahkan supaya kami bertaubat dari kesalahan itu. Sesungguhnya pada hari ini, petang hari itu, aku memohon keampunan daripada engkau. Ampunilah aku. Ya, fa inni astaghfiruka faghfirli, dalam doa tu. Ampunilah daku dan apa yang aku lakukan pada tahun ini yang engkau redha dan engkau janjikan pahala, maka aku memohon daripada engkau, ya Allah, ya Karim, ya Zal Jalal wal Ikram. Begitulah kira-kira dalam doa tu, petang tu, belum maghrib. Kalau kita bawa maklumat tu pada hari tu, lebih-lebih lagi pada ketika doa tu, kita ada benda sebenarnya. Kita akan ada benda yang kita akan bawa pada tahun baru ni. Tapi barangkali saya tidak menuduh, tapi berasa jugalah sekali-sekala ramainya orang tak sedar, tak tahu benda apa yang dibaca oleh Tok Imam tu. Sengaja kita tak berapa ambil berat, lalulah kita duduk dengan menadah tangan pun tidak seberapa, minta maaf, tadah tangan pun tidak seberapa gaya dan caranya, maka jadilah benda-benda yang sunat yang kita buat dengan tak kena cara tu tidak banyak faedahnya. Malangnya, koknya disia-siakan sahaja. Saya nak ulang sekali lagi, doa tu
Seolah-olah kita mengaku bahawa kita banyak salah tahun depan. Faghfirli, apa? Fa inni astaghfiruka faghfirli, aku bermohon kepadamu, ampunlah aku. Boleh waktu suti pun padang dah. Sekurang-kurangnya tak boleh semua pun keampunan dapat benda tu. Saya nak teruskan lagi. Apabila lepas maghrib tu imam akan baca, tu imam baca doa awal tahun. Doa awal tahun. Tadi baca tadi tu takut dah masuk garik. Ya, padahal pada saya lepas asar pun tak apa. Akhir tahun lah tu. Oh, ni pula lepas maghrib pun tak apa. Awal tahun lagi tu. Pada saya ni pun boleh lagi. Jadi saya bercakap tadi, ampunlah dosaku pada tahun lepas. Dosa-dosaku pada tahun lepas. Walaupun ni minggu lebih dah. Bukan nanti lepas maghrib. Itu pengajaran. Dia panggil ibrah daripada doa itu tadi. Selepas daripada maghrib, maka doa, imam pun membaca doa antaranya saya ambil wa hadza amun jadidun qad aqbala alayya. Dia kata pada tahun baru ni sesungguhnya kini telah datang tahun baru. Lepas maghrib itulah telah datang tahun baru. Kata doa dalam doa tu, as'alukal ismata fihi minasyaitanir rajim wa awliyaihi wa junudih. Aku memohon daripada engkau perlindungan daripada syaitan, penolong-penolong dan kuncu-kuncunya. Kini aku berada di tahun baru. Aku minta perlindungan daripadamu daripada was-was, gangguan syaitan, atau dalam satu istilah dia panggil makayid, tipu daya syaitan, dan bala tenteranya. Serta aku memohon perlindungan daripada nafsu ammarah yang sentiasa mendorong ke arah kejahatan dan melalaikan aku dengan perkara yang tidak berfaedah daripada mendekatkan diri kepada engkau. Itulah intipati doa yang dibaca oleh imam di awal tahun. Padang dah. Dia kata, aku sekarang ni duduk dalam tahun baru. Seolah-olahnya saya cuba perpanjangkan. Sudah tentulah berdepan dengan cabaran. Pertama sekali, besar sekali cabaran ialah godaan syaitan, laknat. Ya, aku minta supaya diperlindungkan daripada ancaman godaan syaitan liar dan ganas itu. Aku juga mohon perlindungan nafsu yang amarah itu runduk dan tunduk kepada kebenaran yang melalaikan aku sehingga sukar untuk melakukan perkara yang berfaedah yang boleh mendekatkan diri aku kepadamu. Senang cakap, dua perkara. Satu, minta berlindung daripada gangguan syaitan. Yang kedua, minta nafsu kita tu, nafsu ammarah itu dikawal supaya dapat kita taqarrub, dapat kita melakukan taat kepada Allah, dapat kita menghampirkan diri kepada Allah. Ya,
yang boleh mendorongkan kita melakukan taat kepada Allah. 2, minta tolong dengan Tuhan supaya gangguan syaitan. Kemudian minta jangan melakukan perkara yang sia-sia, yang menjauhkan dengan Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah muslimin muslimat, saya suka perpanjangkan doa ini supaya kita semua prihatin. Tak usah tunggu-tunggu bulan depan lah. Kita selalu selamatkan diri kita dengan memohon kepada Allah supaya tak rela tabiat, kelakuan kita, gaya hidup kita, cara hidup kita seperti tahun lepas. Ambuh dah. Tahun lepas banyak benda salahnya. Tubuh situ. Kita bubuh situ. Cara kita motivasi diri kita tahun lepas. Aku tak ambuh dah macam tahun lepas. Benda-benda yang buruk tu maksudnya. Benda-benda yang memalas tu tak ambuh dah. Serung dengar, takut dengar. Ya Allah, ya Tuhan aku, janganlah beri aku jadi macam tahun lepas, kerana aku sibuk dengan urusan lain yang menyebabkan tercecer aku daripada urusan ukhrawi, urusan akhirat. Ketika ini juga marilah kita berdoa, semoga Allah tolong kita. Ya, kita mohon kepada Allah supaya Allah tolong kita, jaga kita, kawal kita, lindung kita dari godaan syaitan, hasutan syaitan, dan dikurangkan sikit nafsu amarah supaya kita ada kelapangan masa untuk memberi tumpuan dalam perkara-perkara ukhrawi, dan itu sebenarnya yang akan menjadi bekal buat kita dalam jangka masa yang sangat panjang, dah habis-habis. InsyaAllah segala kebaikan yang kita buat di sini adalah bekal yang berpanjangan ketika kita bermula di alam barzakh, di padang mahsyar, seterusnya ke dalam syurga, harapnya insya-Allah. Ya, jadi sama-samalah kita. Saya nak ulang sekali lagi, dah lama dah kita hidup ni, dan tak lama lagi kita akan meninggal tempat ini. Kita akan meninggal negeri ini buat selama-lamanya. Dan di sana kita perlu kepada bekal, sebagaimana 2 minggu yang lalu ya diceritakan bahawa ahli kubur akan mencari-cari harta kekayaan dia, akan mencari-cari anak pinak dan barang sayangan dia, ya, sehingga yang dijumpainya ialah kain kapan sahaja, cukup. Jadi kira-kiranya saya malam ni boleh sapa ni, alhamdulillah sapa bahawa baru ni, sama ada sedar atau tidak sedar, itulah bendanya yang menyebabkan barangkali kita ramai mari tu nak berdoa beramai-ramai bersama Tok Imam. Semoga Allah mustajabkan doa kita supaya perilaku, tabiat, gaya hidup, cara hidup kita ni pada tahun ni lebih baik daripada tahun lepas. Itulah secara totalnya, secara ringkasnya. Oleh kerana itu, saya nak perpanjangkan dengan beberapa perintah lah kata, dengan beberapa perintah berdasarkan kepada hadis kursi. Allah berfirman, dia kata, ya bna Adam. Habis cerita akhir tahun, awal tahun, ceritanya habis, tapi kita dah habis di awal tahun ni. Jadi sekarang nak buat guna, tadi kita kesal dah, tak mau buat dah, menyesal lalu-lalu. Sekarang mari satu lagi pesanan, iqna tastaghni. Dia kata cukuplah,
Mung ni, kamu semua ni cukup-cukuplah retek, kamu akan kaya. Saya terjemah lafzi ni, terjemah suti-suti Arab. Iqna tastaghni, cukuplah retek. Padang dah retek. Jangan sampai laju sangat awak kita kejar tu. Ya, padang dah. Kita ingat retek lepas dah tu 50 tahun, 60 tahun tak pernah kenala nak makan, nak pakai, sihat segar. Jadi padang dah retek. Kalau muduk turuk ni, lagilah sibukmu. Nak kaitkan dengan doa tadi. Kalau muruk turuk gini, lagilah sibukmu. Dan ketika itu, dalam masa yang sama, tercecerlah akhiratmu. Iqna, berpadalah. Saya suka bercakap, ini ada unsur-unsur tasawuf ni. Bukan ada unsur tasawuf. Inilah hakikat tasawuf. Biarpun saya tidak bertasawuf, ya, inilah hakikat tasawuf. Iqna, jadi-jadilah retek. Kenapa jadi-jadilah retek tu? Tabiat kita, kelakuan kita, malah kita, ke hulu ke hilir tidak menentu, berangang-angang secara tak ada hak dan sakat, tu berhentilah retek. Tastaghni, engkau akan kaya. Selagi kita kejar, susah sokmo lah kita. Boleh dua nok, boleh 2, 3 nok, susah sokmo. Boleh buat tak boleh buat dah tahulah. Saya bercakap ni pun, tapi sekurang-kurangnya jemaah ada maklumat perkara begini sama dengan saya. Ada maklumat, redalah sikit. Jangan gomo siang malam. Sampai siang malam gomo mencari benda tu, tak tahulah benda apa-apa pun, saya menyebabkan kita tercecer ukhrawi kita, ya. Dan seterusnya dia kata, utrukil hasad tastarih, berhentilah berhasad dengki, mu akan relax. Deki dak habis-habis. Benci, deki ni apa? Benci melihat orang mendapat senang nikmat, suka melihat orang susah derita. Berhentilah tabiat buruk tu, mu akan senang. Selagi kamu bertabiat buruk ni, duk benci kepada orang senang, duk suka kepada orang susah, maka selama itulah siang malam hati kamu serabut. Mu akan serabut duk fikir orang tu. Berhentilah. Tastarih, kamu akan relax, kamu akan berasa senang, lega, selesa duduk. 2, wajtanibil haram tukhlis dinaka. Coba-coba, usaha, sungguh-sungguh, sisih, selok, sisih, selok, tapi daripada menyentuh benda yang haram. Terutama yang saya gerung sangat ni, makan minum kita. Makan minum kita, takut kita makan siang malam, anak isteri adalah dari harta yang tidak halal. Jadi dia kata, sisihlah, seloklah, usaha bersihkan daripada yang haram, agamamu akan menjadi bersih. Orang kita, para jemaah duduk diam, saya puas hati cara duduk ni. Saya puas hati cara duduk ni. Ada tamakninah, ada disiplin, ada adabnya, ada caranya. Sebab kita dalam masjid. Coba keluar sikit lagi, kita dah duduk gini. Jangan lupa para jemaah niat iktikaf. Takut terlupa. Dari tadi lagi kita duduk sini, terlupa niat iktikaf. Besar kepada kita, bagi kita orang miskin. Kena tahu, kena celek bahawa iktikaf tu besar. Jangan duk berasa iktikaf je.
puasa sunat iqamah jangan je. Mula kita sedar diri kita, benda-benda ni, perkara-perkara begini besar artinya kepada kita, terutama setelah kita tidak berada lagi di sini. Seterusnya, wa man tarakal ghibah zaharat lahu mahabbati. Barang siapa tinggal ngupak cara orang, duk cara orang yang belum tahu lagi sah dan salahnya, betul ke tak yang kita duk cara tu, ya, kamu akan bersinar, disinari dengan kesayangan Allah. Maknanya tinggallah ngupak tu, Allah akan sayang kepada kita. Bertilah ngupak tu, ya, tak ada pasal-pasal. Mengupaklah, ya. Saya nak beri takrif ngupak, acak sangat di meja ni. Saya beri takrif ni pak, takrif ngupak. Cuma nak khabar juga malam ni, hak kita kata ngupak tu bukan ngupak. Hak kita kata lama ni, jangan ngupak, awak ngupak, itu bukan ngupak. Itu fitnah. Fitnah asyaddu minal qatl. Lebih teruk, lebih bisa, lebih dahsyat lagi daripada bunuh. Itu fitnah yang kita duk cara korang secara tidak tahu menahu tu. Ngupak khabar benda betul, tuan dia tak suka. Khalas. Kita bercakap tentang diri seorang, benda tu perkaranya betul, tapi tuan dia tak suka. Kacau wali, terpaksa kena sebut benda tu, barulah harus kita sebut hal-hal orang. Cukup. Wa man i'tazalan nas salima minhum. Barang siapa renggang dengan manusia yang buruk perangainya, dia akan selamat daripada mereka itu. Rengganglah daripada orang yang buruk perangai. Buruk perangai, buruk belaka. Kita ni pun bukan molek sangat, tapi cukuplah kita berpedomankan. Kalau orang tu nampak gaya kiri kanan orang, cara orang menceritakan bahawa dia tak semayang, orang itu orang buruk. Saya tak nak guna perkataan yang layaknya, patut ada, tapi saya sendiri berasa berani. Tapi cukuplah buruk orang tu, ya, orang yang tak semayang, atau semayang dia pun haunan, cara lepas batuk tangga. Hari-hari semayang, waktu-waktu semayang pula biung-biang. Saya kata tadi, kalau sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, tak sah semayang. Cukup. Sebab di sana tidak ada tamakninah. Kalau Allahu akbar bangun, tak dapat sunat istirahat walaupun buat sama. Hak orang tu tak buat sama, dia bangun lepas sujud, dia bangun, itu tak apa, dia tak buat sama. Hak ni kita buat Allahu akbar, duduk tapi terus bangun, tak ada tamakninah di situ, tak dapat fadilah sunat tu yang dikatakan sunat duduk istirahat tu. Tu yang saya kata tadi, banyaknya orang buat, tapi banyaknya yang tak kena buat sama tu, buat sama tak cara dah. Hak semayang-semayang ni orang tak cara dah, buat sama dah, geriung-geriang. Tu bagaimana pula hari Jumaat? Barang siapa hadir hari Jumaat ni, melarak dah sikit saya ni, hadir hari Jumaat selepas imam bangkit daripada rakaat dalam rakaat kedua, nak buat mana dengan maknya? Atau dia hampir dia mari sini selepas imam rakaat pertama, bagaimana caranya? Tolong kita selok semula, buka semula, tinjau semula. Sekurang-kurangnya kita dapat beritahu anak-anak kita. Saya tak berapa ni, tak berapa sedap orang-orang muda ni, ya, bagaimana kalau semayang Jumaat atau semayang ni pun, semayang Jumaat dulu, tengok dia mari selepas rakaat imam rakaat pertama, macam mana? Tahu tak dia uruh diri dia tu seterusnya? Bagaimana pula kalau dia sampai di sini, imam telah sami Allahu liman hamidah rakaat kedua, bagaimana? Dia boleh tak uruh dia
untuk seterusnya supaya semayang dia tu disah dan diterima. Boleh tak kamaknya? Tolong ambil berat, beritahu ke anak-anak muda kita, ya, di sana banyak nampaknya cara mudah mereka lakukan benda-benda begini. Baik, pergi lagi. Saya ulang, i'tazala ni orang panggil, orang ngaji tasawuf dia panggil uzlah. Saya tak panggil lah, tak tansibah begitu, saya panggil renggang sikit kok dengan orang tak ada faedah. Sebab itu di sana, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, hingga akhir ayat. Mu hendaklah galik sikit, hendaklah duduk lama sikit, acak kali sikit dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang duduk berdoa, orang-orang yang duduk ibadat tu. Biar galik sikit, biar tetap sikit punggung, biar berasa sedap. Tak sedut teliu lah orang pergi kenung. Tak kaya macam mana juga nampaknya, ya, duduk sini. Dan kalau ada kawan-kawan kita yang tak senonoh, renggang. Bermusuh jangan, tapi renggang. Berjumpalah sekali-sekala, ada peluang, berilah, ajaklah dia untuk melakukan kebaikan. Wa man qalla kalamuhu kamula aqluhu, barang siapa kurang sikit cakapnya, sempurnalah akalnya. Lagi banyak bercakap, 10 minit kita bercakap di tempat-tempat awam secara tidak menentu, orang dapat cam, orang boleh kenal kita, siapa kita. Biarlah kurang sikit bercakap. Kurang bercakap tanda kesempurnaan akal. Waman radiya bil qalil, semua ni kata permata, suka nak cari, ya. Barang siapa terima yang sedikit, radiya ni redha. Barang siapa redha dengan yang sedikit, ni nampaknya fokusnya, tujuannya pada harta ni. Barang siapa redha dengan yang sedikit, faqad wathiqa billah, dia akan berpegang, dia telah berpegang teguh kepercayaannya terhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ada qanaah sini, padang dah. Jadilah kalau mu langgar lagi, dia akan menjadi tamak. Apabila tamak, dia akan sanggup melakukan apa saja sekalipun jelas haramnya. Wallahu a'lam. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, anta bima ta'lam la ta'mal, fa kaifa tatlub ilma la ta'mal, ilma la ta'lam. Allahu akbar. Engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada. Engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada. Saya nak contoh sungguh 7 perkara yang saya bilang kepada jemaah tetap saya ni. Puasa Senin Khamis, semayang jemaah, sunat rawatib, baca Quran, sedekah, bangun tengah malam sekali. Ini ibadat asah dari segi sunatnya. Kalau tak boleh buat hak gini, anta bima ta'lam la ta'mal, hak mung tahu dah, sedangkan dia tu besar manfaatnya tapi mung tak beramal. Fa kaifa tatlub ilma la ta'lam, mung cari buat apa lagi hak mung tak tahu. Marah ni, mung cari buat apa lagi, ngaji apa lagi, hak ni berjeber-jeber dah, bertimbun-nimbung dah ilmu yang mung tahu tapi mung tak buat. Cari buat apa lagi? Buat cari raga je, penuh tupah, atau cari bekasnya. Buang masa, sia-sia buat. Saya selalu berucap, selalu menasihati diri saya, buatlah 8-7 perkara yang saya ulik semua tu. InsyaAllah dalam jangka yang singkat kita akan dapat. Kita dapat benda. Mula rasa dah ni kemanisan ibadat. Ya, kita puasa Senin Khamis, kita semayang jemaah. Mengapa kita pergi Mekah Madinah bertuding-tubi kita semayang jemaah, balik sehingga cerita ke orang 3 bulan dah habis cerita kita semayang dah tinggal berjemaah. Tapi bila balik tak macam mana koknya lah. Jadi sekarang
saya nak tu laginya, ilmu yang ada tidak beramal, cari buat apa lagi benda yang tak tahu lagi. Buatlah sama-sama, kita mohon kepada Allah, kita bermohon kepada Allah supaya Allah memberi kurnia, satu kurniaan yang besar, iaitu manis beribadat. Nak manis beribadat, buatlah. Saya kata tadi yang mudah-mudah tu yang saya sebut semua di sini. Wallahu alam, kira-kira begitu. Ya, tahun lepas, ini awal tahun, kemudian motivasi ringan untuk kita urus diri kita, didik diri kita, pimpin diri kita sendiri, bersumberkan ilmu kita. InsyaAllah kita maju. Mudah-mudahan umur yang berbaki terus berakah, mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi, wallahu alam.